Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak murid yang terlepas pada sesi pembelajaran secara online bagi subjek muamalat pada 28 Februari yang lalu. Ini adalah subjek muamalat darjah 5 yang mana pembelajaran berkaitan dengan keuangan lah, perkara dan seperti jual beli, riba dan sebagainya. Pelajaran 1 adalah al-bay'u. Ulang. Pelajaran 1 darjah 5 adalah al-bay'u. Apa yang dimaksudkan dengan al-bay'u? Okay, al-bay'u adalah jual beli. Okay. Al-bay'u adalah jual beli. Okay, 1.1 ni merujuk kepada jenis jual beli. Jenis al-bay'u. Okay, ada berapa jenis al-bay'u? Jenis jual beli yang kita akan tahu. Ya, ada dua. Yang pertama, jual beli yang dibenarkan. Okay. Jual beli yang dibenarkan maksudnya dia sah dan dibenarkan di sisi syarak. Okay. Dan jenis jual beli yang kedua adalah jual beli yang dilarang. Okay. Jual beli yang dilarang ni maksudnya dia haram dan dia tidak sah. Tapi ada juga yang haram tetapi sah. Tapi bagaimanapun dia tetap haram. Okey. Kita nak tahu tentang jual beli yang dibenarkan ni ada berapa jenis. Kalau kita tengok tanda tik ni warna hijau ni ada 4. Jadinya ada 4 lah jenis jual beli yang dibenarkan. Okay, yang pertama adalah al-bay'ut tauliyah. Okay. Al-bay'ut tauliyah ini adalah jual beli secara beri kuasa atau lantik. Okay, bukan secara beri kuasa atau lantik ni kita bagi dia jadi Perdana Menteri terus stop jadi Perdana Menteri. Tak, bukan. Lain. Okay, bay'ut tauliyah ni dalam sistem jual beli yang dibenarkan, ya, iaitu secara beri kuasa atau lantik. Dia berkaitan dengan pembelian barangan dengan harga modal. Okay, yang kedua, bay'ul isyraki. Bay'ul isyraki. Okay, apa itu bay'ul isyraki? Iaitu jual beli secara kongsi atau sekutu. Bila sebut kongsi ni fahamlah. Kita berkongsi bayar sesuatu tu untuk kita membeli satu benda barang yang kita tak mampu untuk beli secara bersendirian. Tak beli seseorang. Jadi kita beli secara kongsi dengan kawan. Yang ketiga adalah bay'ul murabahah. Bay'ul murabahah ni adalah jual beli secara saling beruntung. Maksudnya dua-dua beli tu, pembeli dan penjual dia akan ada mendapat keuntungan masing-masing. Okay, yang keempat adalah bay'ul muhatah. Bay'ul muhatah ni adalah jual beli secara harga lebih rendah atau rugi. Okay, secara lebih harga. Contoh harga modal dia beli, orang tu beli RM80 tapi dia jual sebab dia nak cepat habiskan stok. Dia jual dalam RM50 je kepada orang lain. Okay. Ini adalah jual beli yang dibenarkan. Okay. Manakala jual beli yang dilarang, masih lagi ada poin di bawahnya dua, iaitu yang cikgu dah cakap tadi. Yang pertama, jual beli haram dan tidak sah. Okay. Jual beli haram dan tidak sah. Taklah haram, berarti tidak sah. Yang kedua, jual beli haram dan sah. Ada juga walaupun dia haram tetapi dia sah. Tapi sekarang ni dua-dua adalah sama juga dilarang. Kita nak tahu apa yang berkaitan dengan jual beli yang dilarang bagi jual beli haram dan tidak sah. Yang pertama, jual beli barangan yang tidak jelas, yang kita tak nampak barang gambar dia apa semua. Macam lagi nak beli kan? Contoh kalau kita pergi kantin nak beli sosis. Kita tak nampak sosis tu macam mana. Kita tak tahu sosis tu. Kita suruh orang kan. Kita tengok orang tu pun tak tahu sosis ni apa. Supaya tengok sekali tengok tak ada sosis. Gitulah. Yang kedua, jual beli al-munabazah dan al-mulasamah. Yang ketiga, jual beli cengkeram, al-urbun. Cengkeram ni dia bayar dululah. Tapi bukan nak kata semua cengkeram tu haram, tak ada. Kita ada hukum. Menjual barangan yang belum menjadi milik sempurna. Okey, dan seterusnya, al-bai'atani fi bai'ah. Dua perjanjian dalam perjanjian. Okey, yang kedua pula, jual beli yang dilarang tetapi ia jual beli haram dan sah.
Yang pertama jual beli at-tasriyah. Yang kedua jual beli an-najsha. Yang ketiga jual beli al-hadiru lil badi. Yang keempat jual beli talaqi la rukban. Dan yang kelima adalah jual beli al-ihtikar. Okey, yang kelima-lima ni adalah jual beli secara haram dan sah. Okey. Jadi kita nak explain, nanti kamu pening kepala dulu. Kita belajar sikit susu. Okay, baik. Seterusnya kita akan belajar masuk 1.2. Kita akan ketahui jual beli yang dibenarkan. Jual beli yang dibenarkan yang ada 4 yang tadi. Yang kita nak belajar hari ni 1.2.1, iaitu bai'ut tauliyah. Apa yang dimaksudkan bai'ut tauliyah ni adalah jual beli secara beri kuasa atau lantik. Pengertian al-bai'ut tauliyah adalah jual beli secara beri kuasa atau lantik, iaitu penjualan barang yang akad jual belinya hanya menyebut harga asal, ini harga modal sahaja. Sebab kenapa pembeli dia beli pada penjual dengan harga modal? Ada sebab, contohnya kita nak cepatkan habis stok tu kan, stok ataupun dah nak dekat expired, jadinya penjual tu akan jual kepada pembeli dengan harga modal. Dia bukan harga yang lebih murah atau rugi, tapi harga modal. Masih ada keuntungan. Ada gambar phone. Bai'ut tauliyah, contoh kita tengok kat dalam contoh bai'ut tauliyah ni secara beri kuasa atau lantik. Ada dua orang ni, contoh keadaan. Ini penjual, ini pembeli. Okay. Penjual ni dia jual phone lah, telefon pintar. Cakap, aku jual telefon bimbit ini kepada engkau dengan harga modal. Dijual, contoh sepatutnya harga telefon pintar ni, contoh iPhone ni harga dia RM5,000. Okay, tapi harga modal iPhone ni adalah RM3,000 sahaja. Jadinya pembeli ni pun aku beli. Harga modal orang penjual ni beli pada pembekal adalah RM3,000. Tapi sepatutnya dia jual RM5,000, tapi nak cepat habiskan stok, dia jual RM3,000 pada harga modal. Dia tak rugi lagi. Dia ada keuntungan tetapi sedikit. Okay, sebab berlakunya, sebab satu adalah pembeli adalah peniaga yang kehabisan barang, penjual pula mempunyai lebihan barang stok dalam simpanan. Contohnya pembeli itu adalah peniaga. Okay, contoh macam cikgu adalah peniaga barangan brownies dan cheese tart. Cikgu ada peniaga, tapi cikgu adalah pembeli dekat kedai bahan bakery. Barang-barang stok cikgu dah habis. Cikgu ni peniaga tapi cikgu dah habis. Jadi cikgu pergilah ke kedai bahan bakery, sebab dekat bahan bakery tu mempunyai lebihan barang stok. Tapi yang kes ni jadinya pembeli meminta penjual untuk membekalkan barangan dagangan kepada pembeli dengan harga asal. Okay. Contohnya dekat kedai tu dia nak harga jual cheese keju tu, cream cheese tu harganya dijual patutnya RM50, tapi dijual pada harga modal RM40. Sebab cikgu nak minta RM40 saja, boleh tak? Dijual lah pada harga RM40. Okay, penjual tu pun bertimbang rasa lah, sebab tu dia sedang melayani pelanggannya juga yang merupakan peniaga. Okay, sebab kedua, ada peniaga yang tidak mahu kerugian kerana masih ada barang yang tidak terjual. Maka peniaga tersebut menjual barang tersebut kepada peniaga yang lain dengan harga asal. Maksudnya kat satu kedai ni, contoh satu kedai hardware lah, satu kedai barang aksesori hardware untuk laptop ke apa kan. Barang dia yang dimasuk, orang pembekal asyik masuk. Barang kat kedai dia makin banyak. Jadi bila barang kat kedai dia makin banyak, stok lebihan tu sangat lebih, sangat banyak. Jadinya dia terpaksa dia nak kurangkan, kadang nak kurangkan kedai itu punya jadi sesak. Jadinya dia jual kepada pembeli dengan harga asal. Sebab itulah kadang-kadang kedai dia buat diskaun 90%, diskaun 70%, diskaun 50%, mari ya. Dia tak ada kata free, bagi diskaun potongan harga sebab nak habiskan stok simpanan.
Okey, itu saja untuk subjek muamalat. Cikgu tak nak sentuh banyak-banyak. Cukup sekadar bahagian baik mutawliyah. Pertama, kamu kena tahu dalam jual beli yang dibenarkan di dalam Islam. Okey, baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.